audit 2021. Laporan audit 2021. Okey, so masalahnya is berkenaan dengan perkara yang berlaku 2020-2021. So siapa yang berkuasa pada tahun 2020-2021 tuan-tuan? Salah laku siapa? Yang berkuasa siapa? Kita bawa laporan audit negara 2021. Ini secara umum, dia ada 3 laporan audit. Tapi saya bawa secara umum dahulu. Kenapa pembangkang takut? Okey, Mosti ni siapa masa tu? KJ dia yang buat apa? Vaksin. Kalau kita tengok summary dia, pengurusan aktiviti prestasi keuangan KKM pada waktu itu 10,691 juta. 10 bilion telah diperuntukkan kepada KKM, 900 juta kepada Mosti. Okey. Perbelanjaan KKM 8 bilion, Mosti 582 juta, baki 2.67 bilion tidak dibelanjakan oleh KKM. Sementara Mosti 328 juta. Baik. So, apa dapatan mereka? Pertama, sebanyak 110 juta dos vaksin telah tamat tempoh. Dah beli, tapi tidak boleh digunakan atau tidak digunakan. Tak boleh. Dah expired. Dah expired dah. Apa lagi? Beli 100 lebih unit ventilator. 93 unit tak boleh pakai, tuan-tuan. Jangan tak tahu bawa beli 100 lebih unit ventilator, 93 tak boleh pakai. Kemudian kadar penggunaan gas oksigen adalah tinggi dan telah melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. Petugas kesihatan tidak mencukupi. Beli ventilator banyak-banyak, pegawai kesihatan tidak mencukupi. Di ETD dan ICU semasa pandemik di antara 19.9% sehingga 95.3%. Kemudian peralatan perubatan, tiada tempat penyimpanan pasca COVID. Dah habis COVID, tak ada tempat simpan. Lebihan peralatan PPE, Personal Protective Equipment, yang ketara dengan peratusan penggunaan hanya 2% sehingga 3% saja. Beli banyak-banyak PPE, tapi tak pakai pun. Okey, so apa masalahnya? Ini KKM lah. Ya, KKM. Tetapi ada benda yang tak melibatkan KKM. Terutama berkaitan dengan vaksin, pembelian, dan juga unit ventilator. Ventilator, betul lah, ventilator. Secara keseluruhan dapat dirumuskan bahawa pengurusan wabak COVID adalah baik. Okey, tak ada masalah. Secara umumnya baik. Namun, sejumlah 145.37 juta baki peruntukan dana KWN masih belum dipulangkan oleh kerajaan negeri sehingga April 2022. Sebanyak 1.1 juta dos vaksin Casino, Community dan juga AstraZeneca telah tamat tempoh sehingga 1 hari sehingga 212 hari pada tarikh audit. 93 ventilator telah dibekalkan oleh syarikat kepada KKM tidak dapat digunakan. Ini kerugian sebanyak 13 juta ringgit. Yang lain tu boleh baca. Kemudian kerugian negara juga membabitkan isu kehilangan kerugian wang awam pembayaran tidak teratur 158 juta ringgit. 158 million. Kehilangan kerugian wang awam 116 juta daripada JKDM, MAFI, KCOM, PDRM, JPM, JPJ. Menilai jumlah ini, pembayaran tidak teratur 26.03 juta. PDRM, KCOM, MAFI dan juga MINDEF. Atas jumlah ini saya tak nak baca detail, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dan juga pembaziran JPJ dan juga MAFI, kad lesen memandu tidak digunakan, jentera belum digunakan telah rosak hampir 1,870,000. Alah, 870,000 apa barang sikit je tu. Duit rakyat, tuan-tuan. Berkata Azalina, ni duit rakyat, bukan duit mak bapak kita. Nak buat sesuka hati. Kan, nak buat bapak kita suka hati. Dan ini yang sikit, saya tak bawa lagi. Dia ada 3 laporan audit report. Saya bawa yang besar saja dahulu. Saya bawa yang besar saja. Tuan-tuan boleh nilai sendiri bagaimana kerajaan sebelum ini mentadbir. Dan ada dakwaan, adakah darurat itu antara perkara lain yang menyebabkan ketirisan tersebut berlaku. Okey, KKM tak perlu sedia dokumen perjanjian bagi perolehan secara darurat, dedah Timbalan Menteri. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata, berdasarkan garis panduan yang dikeluarkan pembedaran, KKM tidak perlu menyediakan dokumen perjanjian bagi perolehan secara darurat. Okey.
KKM berkata ketiadaan dokumen perjanjian khusus bagi perolehan mesin ventilator ketika negara mengurus COVID-19 mungkin punca pihak pembekal menyediakan unit yang tidak memenuhi spesifikasi. Timbalan Menteri melaporkan Dewan Rakyat berdasarkan garis panduan dikeluarkan, KKM tidak perlu menyediakan dokumen perjanjian ketika darurat. Okey, berdasarkan garis panduan tak perlu. Jadi, saya pernah persoalkan ini masalah tuan-tuan. Adakah darurat itu dijadikan alasan untuk nak melakukan sakau dan penyelewengan? Itu persoalan yang saya nak bawa pada waktu darurat tersebut. Saya kata kenapa pada waktu itu kita ada kita ada PKP, MCO. Kenapa kita kena buat darurat? Kenapa kita kena buat darurat? Of course lah yang di Pertuan Agong dia kata, yang Pertuan Agong nak buat darurat. Kamu yang bagi nasihat. Kena ingat yang ada kemudahan, yang boleh memberikan data apa semua adalah kamu. Yang kamu yang memberikan data. Tetapi Yang di-Pertuan Agong memutuskan hanya atas arahan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Muhyiddin Yassin. Dan saya kata, saya bagi contoh pada waktu itu. Contoh apa tuan-tuan? Contoh daripada siapa? Contoh daripada kes 13 Mei. Bagaimana kes 13 Mei 69 digunakan untuk nak mengambil minyak Sabah dan Sarawak. Darurat pada waktu itu. Dan saya risau darurat kali ini masa PKP itu akan digunakan gantung Parlimen atas tujuan untuk sakau duit negara. And I was right. Oh my God. Saya selalu kata, I hate when I'm right. Saya tak kata duit itu disakau. Tetapi bagaimana Timbalan Menteri Kesihatan sendiri kata, masa darurat, disebabkan oleh darurat, kami tak ada perjanjian. Dia tak melalui prosedur biasa. Darurat ni menggantung segala-galanya, termasuk membentangkan laporan PAC ini di Kabinet. Sepatutnya laporan ini dibentangkan oleh Kabinet pada tahun 2021, 2022. Tapi kan ke Parlimen ditutup. Bila masa Parlimen dibuka setelah Iswardi ditangkap polis pada waktu itu, pertengahan bulan Jun Majlis Raja bersidang. Iswardi ditahan pada 29 Mei. Setelah kejadian itu, Jun terus bersidang Majlis Raja walaupun 2 kali ditolak oleh PN pada waktu itu untuk buka Parlimen. Akhirnya pada awal Julai Parlimen dibuka. Tetapi perkara ini tidak dibahaskan. Tak apa tuan-tuan. Saya tak ada masalah. Kalau perkara itu buka Parlimen membahaskan akhirnya hilang darurat, buka Parlimen, rakyat susah, tak apa, I'm okay. Tuan-tuan dah tahu kan, saya tak dibenarkan membahaskan secara detail tentang perkara inilah sebab masih lagi kes mahkamah. Tetapi umumnya begitu. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, umumnya sebegitu. Itu antara jaminan saya tak dibenarkan mengulas. Pelik jugalah, tapi tak apalah, itu keputusan. Tapi umumnya begitu, saya tak ulas. Dan akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Negara buka. Tetapi perkara ini tidak dibentangkan. Dia orang tak berani nak bentangkan. Sebab dia tahu kalau dibentangkan, dia akan makan diri tuan-tuan. Dia akan makan diri. Dan itu juga menyebabkan kenapa mereka takut nak bahas perkara ini di Parlimen. Dia bagi alasan, tak pernah orang buat lah bahas PAC di Parlimen. Memang orang tak pernah buat. Dia dah buat lah ni. Tak ada dalam sejarah. Tak ada undang-undang kata tak boleh. Kamu minta Anwar buat reform tentang undang-undang, perundangan dan sebagainya, tentang Parlimen. Inilah Anwar buat reform. Inilah pembaharuan dia. Kenapa takut? Kenapa lari? Kenapa tak nak bahas? Apa yang nak dirisaukan? Apa yang nak disembunyikan? Apa motif kamu? Sebenarnya. Kan? Apa motif kamu? Sebab itu tak akhir saya tuan-tuan, saya nak bawa. Hadi berada di sebelah seorang yang sekarang ini tengah mempertikaikan raja. Apa orang tu kata? Semua orang tahu dia Sultan jual tanah, kata Mahdi. Bekas Perdana Menteri hari ini mempertahankan kenyataan yang mendakwa bahawa Raja-Raja Melayu telah menyerahkan negeri mereka semasa zaman penjajahan British untuk kekal berkuasa untuk gelar raja. Bercakap pada sidang media petang ini, Mahathir berkata, semua orang tahu bahawa Raja Melayu menjual tanah untuk dapatkan hasil. Saya sebut something berkenaan Raja Melayu, dulu macam mana mereka tidak ada duit, simpan cukai dan sebagainya. Dan saya kaitkan dengan apa yang berlaku di Johor. Ini kenyataan. Semua orang tahu, takkan tak boleh cakap. Semua tahu dia, Sultan, jual tanah. Dia jual tanah 4 bilion.
Saya jumpa orang Cina tu, dia bangga beli tanah 4 bilion. Dan tanah itu kekal selama-lamanya sampai akhirat. Tanah tu dah bagi pada orang itu, orang Cina katanya. Setelah mesyuarat meja bulat proklamasi orang Melayu hari ini. Dalam perkara inilah, dalam meeting inilah, Hadi dan Tun Mahathir menggelakkan Tuan Guru Nik Aziz. Ingat muka-muka ni tuan-tuan, saya tunjuk. Ingat muka-muka ni. Saya nak bagi tahu, ingat. Dua ini, tuan-tuan tahu penyebab kepada amanat Haji Hadi, kafir mengkafir, peristiwa memali. Mahathir lancarkan serangan kepada peristiwa memali, ramai yang mati. Dua inilah pelaku dia. Dua inilah hari ini bercakap tentang raja-raja jual tanah. Dua ini. Jangan lupa. Jangan lupa mereka inilah yang melakukan onar sebenarnya. Yang merosakkan institusi raja-raja, merosakkan institusi Melayu. Yang sebenarnya memperdagangkan Islam, mengkafirkan orang Islam. Sembelihan tak halal, kahwin cerai, makanan tak halal, sembahyang 2 imam, khutbah 2 imam, 2 imam. Masjid tak boleh pergi, masjid orang UMNO tak boleh pergi. Haram, boykot. Sebab itu saya kata, saya panjangkan cabaran debat kepada orang PAS. Adakah Malaysia negara kafir yang tidak berlandaskan Islam? Kita cabar pimpinan PAS untuk berdebat dengan pimpinan. Tak salah, BH boleh, BN boleh, tiga-tiga boleh. Kita buat 3 panel pun tak salah. Saya boleh jadi moderator, saya boleh cari tempat. Kalau ada, mohon orang PAS hubungi saya. PM saya dekat Facebook, YouTube, Twitter, TikTok boleh. Dan kita atur tempat. Kita bawa topik tersebut atas debat, bukannya forum. Saya tak nak forum, saya nak debat. Debat betul-betul akademik, secara akademiknya kita bawa debat tersebut. Kita bincang secara debat. Dan saya tak nak seluang-seluang dia hantar budak atas apa-apa tah, yang budak yang tak reti apa, tak. Paling kurang Hadi ke kan, Dewan Ulama PAS pusat ke kan, ulama sokol ulama-ulama PAS ustaz-ustaz yang besar ni. Saya boleh jadi moderator. Kalau tak nak saya jadi moderator, orang lain boleh jadi moderator. Saya cabar orang PAS berani ke tidak berdebat. Tarikh tutupnya adalah sebelum penamaan calon. Sebelum penamaan calon PRN negeri-negeri ini. Macam orang PAS takkan takut nak berdebat ke nak cakap debat bukan budaya Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.